Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi kepada semua guru-guru yang saya hormati dan kasihi sekalian. Selamat kembali ke sekolah juga saya ingin ucapkan. Tak lama lagi kita akan mula open the school kan. So saya ucapkan semoga cikgu-cikgu excited lah kan. Tak sabar nak balik ke sekolah jumpa dengan anak-anak murid sekalian. So tanpa membuang masa lagi, saya ingin share screen. Izinkan saya share screen. Okay, so semalam kita dah belajar tentang Microsoft Teams. Alright, so hari ini kita akan belajar tentang Office 365. Alright, so kita akan belajar tentang Office 365. Antara sekejap got it. Semalam saya tengok dalam grup, tahniahlah saya ucapkan. Ada beberapa guru bukan berapa guru saya rasa dah ratusan guru yang dah berjaya menjawab kuis tersebut. Ada 15 soalan dah berjaya lepas. Ada yang 3 kali dia try tak berjaya juga. Jangan risau, satu hari boleh try 3 kali. Tetapi sekiranya selepas 3 kali tu anda tak berjaya, anda kena block. Tapi jangan rusing, esok tu try lagi. So insyaAllah dah boleh try untuk keesokan hari lah. Okay, alright. So untuk semalam kita belajar tentang Microsoft Teams. So dalam Microsoft Teams ni antara features yang terdapat di dalam Office 365. Okay, so dalam Office 365 ni antara aplikasi dia adalah Microsoft Teams. So hari ni kita nak belajar Office 365. Kenapa saya tunjukkan Microsoft Teams dahulu, bukannya Office 365? Sebab Office Microsoft Teams adalah dia punya hub ataupun center yang dia boleh integrate dengan Office 365. So hari ni kita nak lebih kenal lah Office 365 tu apa dan sebagainya. So course hari ini level dia intermediate. Alright. Dan saya akan cuba sedaya upaya untuk tunjukkan step by step. Alright. Dan saya tahu ramai guru-guru mungkin ada yang terlepas, ada yang first time kan. Of course lah, benda ni kita kena practice and practice. So don't worry because kita dah record session. Alright. You guys boleh go back to YouTube channel di bawah Jabatan Pendidikan Wilayah Kuala Lumpur dan anda boleh tengok balik recording dan step-step di mana yang anda tertinggal. Okay. So sekali lagi kepada mereka yang tak mengenali saya perkenalkan diri saya. Nama saya Zulhilmi Ahmad. Saya merupakan seorang Microsoft Innovative Educator dan juga Microsoft Innovative Educator Expert dan juga merupakan seorang Technology Solution di unit pendidikan di Microsoft Malaysia. Okay. So untuk rujukan kita hari ini, di paparan slide tersebut ada satu pautan ataupun link yang telah saya sertakan. Anda boleh rujuk selepas ini. Basically dia akan go back to the course di dalam Education Center. Alright, tiny.cc/MIE nota 2. Okay. Dan juga salinan ataupun kopi slide ini saya akan berikan sejurus sahaja selesai sesi kita di dalam grup Telegram. Okey, so kita berterus kepada learning objective kita pada hari ini. Kita ada 3 sahaja learning objective. Semalam kita banyak, ada lebih kurang 8. So hari ini ada 3 sahaja. Dan yang pertama adalah learn how to create, share and sync a document from OneDrive. Semalam kita dah sentuh sikit tentang OneDrive. So siapa ingat lagi size OneDrive yang Microsoft bagi? So simpan, nanti kita kejap lagi kita ada soalan. Kemudian how to use other features in OneDrive dan juga Office Online. Semalam saya dah bagi tahu. Masa kini cikgu-cikgu dah boleh akses ke portal D5 dan mendapat perkhidmatan Microsoft Office secara dalam talian dan anda boleh gunakan tanpa perlu install. Kemudian yang kedua adalah explore key features in Office 365. Okay, apa lagi features yang ada dalam Office 365? Ada banyak, cuma yang hari ini saya akan fokus kepada yang penting-penting sahaja dan sesuai untuk digunakan dalam PDPC cikgu lah.
Okey, seterusnya yang ketiga cikgu, discover how Office 365 apps can support student learning. Apa aplikasi ataupun features yang boleh bantu dari sudut reading skill untuk anak-anak murid cikgu. Terutamanya di peringkat sekolah rendah, sekolah rendah dan juga untuk special education. Kanak-kanak, siapa ada guru pendidikan khas yang join hari ini, anda stay tune. Sebab ni saya nak kongsikan ada satu aplikasi yang sesuai untuk anak-anak pendidikan khas. Alright. Okey, yang ini bab yang paling cikgu-cikgu suka. Alright. Saya happy lah tengok semalam ramai yang share kan tentang sertifikat yang dia dapat. Alhamdulillah. So ini adalah sertifikat yang cikgu akan dapat sejurus cikgu habis kursus pagi ini. Setelah cikgu complete cikgu punya quiz. Ada quiz lah di hujung ni, kita akan bagi quiz dan cikgu kena buat dan cikgu akan dapat sijil seperti yang tertera di slide saya ini. Okay, so tajuk kita pada hari ini adalah Streamline Efficiency with Office 365 Apps. Alright. Okay, so senarai isi kandungan. Okay, yang pertama kita akan tunjukkan cikgu bagaimana penyelarasan ataupun setting melalui Office 365 dashboard. Alright. Yang kedua, cara menggunakan OneDrive untuk pengurusan file, dokumen, macam mana nak simpan, macam mana nak create, kan? Apa jenis-jenis file yang anda boleh create. So, make sure cikgu-cikgu sediakan pen dan nota ke ataupun phone. Kita ada digital note, cikgu boleh type. Ada hint-hint saya akan bagi yang akan keluar dalam quiz kita nanti. Siapa yang tangkap tu boleh tulis dalam nota anda. Cara melakukan kolaboratif dalam talian dengan Office Online kita akan cover. Okay. Kemudian kita akan mengenali sedikit tentang Word Online, Immersive Reader dan juga PowerPoint Online. Alright, apakah feature-features yang terkini yang dapat bantu cikgu dalam PDPC. Okey, sebelum itu saya ingin memperkenalkan cikgu-cikgu kepada package ataupun jenis perkhidmatan Office 365 yang cikgu dapat melalui portal Delima yang telah disediakan oleh pihak Kementerian Pendidikan Malaysia. Yang pertama, cikgu kena harus tahu nama ataupun package perkhidmatan tersebut. Office 365 yang diberikan adalah Office 365 A1. Okey, saya ulang, Office 365 A1 versi pendidikan. Okey, untuk versi pendidikan ni Microsoft ada sediakan 3 jenis sahaja. Okey, yang pertama Office 365 A1, A3 dan A5. Ada 3 sahaja cikgu Kalau consumer tu business memang banyak. Tapi untuk pendidikan hanya ada 3 sahaja, iaitu Office 365 A1, A3 dan juga A5. Dan untuk perkhidmatan yang disediakan di portal Delima merupakan perkhidmatan Office 365 A1 versi pendidikan. Okey, boleh take note lah. So, apakah itu Office 365? Alright, semalam kita dah sentuh sedikit Office 365 yang cikgu dapat ni, cikgu boleh gunakan secara online sekarang. Kalau dulu kita guna Office, Microsoft Office, kita kena install dan kita kena pakai dekat laptop. Dan kalau kita nak pakai kat phone, dan kita kena install yang lain. So sekarang ni Office 365 membenarkan cikgu ataupun pengguna akses secara web based. Maknanya kat sini cikgu online sahaja, cikgu guna MacBook ke, iPad ke, Linux ke, Android ke, iPhone ke, cikgu dah boleh akses ke perkhidmatan Office 365 menerusi portal Delima lah khusus untuk pendidik di Malaysia. Dan cikgu kalau tengok di sebelah kiri saya di gambar rajah tersebut, okay, ini adalah Office 365. Kita panggil dia perkhidmatan cikgu Kita panggil dia servis. Alright. Kenapa saya panggil servis? Kerana pada masa kini kalau cikgu subscribe Office 365, alright, dia bukan sekadar produk tunggal. Alright. Apa maksud produk tunggal? Maknanya kalau dulu kita beli Microsoft Office, dia akan bagi kita CD. Okay. Bila kita install, kita balik rumah, kita install kat komputer kita, itu sahaja aplikasi yang kita dapat. Tetapi sekarang ni kita dah packagekan dia. Maknanya saya ambil contoh mudah, bila cikgu pergi ke McDonald, di atas McDonald tu dia ada banyak menu kan.
Cikgu boleh pilih set A, set B, set C, set burger, set ayam ataupun set aiskrim, contoh. So, itu terpulang kepada pengguna set apa yang dia nak. Sama juga dengan Microsoft Office. Cikgu sekarang dah ada pilihan di mana kalau cikgu subscribe Office, cikgu juga boleh subscribe untuk email. Okay. Maknanya kalau cikgu subscribe Office, cikgu dah boleh dapat email. Alright, kalau dulu tak dapat. Alright, kemudian cikgu juga boleh buat file sharing, perkhidmatan file sharing. Menggunakan apa cikgu? Menggunakan OneDrive. Dan seterusnya, cikgu boleh menggunakan video conference. Dalam Office 365 dah ada video conference punya perkhidmatan ataupun servis. Yang mana satu? Kalau dulu kita panggil Skype. Sekarang kita dah ada Microsoft Teams. Dan untuk pengetahuan cikgu juga, back-end untuk engine Microsoft Teams adalah Skype sebenarnya. Dan seterusnya, cikgu juga akan dapat technical support. Sokongan teknikal maknanya cikgu boleh call, log tiket untuk perkhidmatan Office 365 ni. Siapa yang kena log? Admin lah. Kalau KKPM tu admin, super admin. Alright, dan lain-lain adalah SLA, management, dan cikgu boleh access dia anywhere ataupun anytime, on anytime. Maksudnya kat sini, cikgu hanya ada email, alright, dan juga password, dan cikgu boleh access dia di mana-mana sahajalah. Yang penting kena ada connection, alright. So kita rangkumkan sekali lagi apakah itu Office 365. Office 365 adalah bukan produk tunggal jika dibandingkan dengan versi terdahulu. Dia adalah satu set gabungan perkhidmatan. Satu set gabungan perkhidmatan. Itu adalah dia punya keyword. Satu set gabungan perkhidmatan iaitu merangkumi email, file sharing, OneDrive, video conference, technical support, lain-lain. Alright? So kena faham. So kalau kata ada orang kata saya subscribe Office 365 tapi saya tak ada Word, saya tak ada PowerPoint, saya cuma ada email saja. So dia dah tak pelik. Kalau dulu orang cakap saya beli Microsoft Office, dia mesti ada Word, ada PowerPoint, Excel. Tapi zaman sekarang kalau dia kata saya beli Microsoft Office tapi tak ada Word, Excel, PowerPoint, itu tidak mustahil lagi. Cuma ada internet, ada email sahaja. Okey, Office 365 menawarkan perkhidmatan untuk pengurusan teknologi, dan yang terakhir, Office 365 memberikan pengguna kuasa untuk memilih perkhidmatan yang diperlukan sahaja. So kat sini cikgu dah boleh jimat kos. Ini adalah general knowledge lah. Kalau cikgu beli nanti dekat luar sana untuk kegunaan peribadi, anak-anak dan sebagainya, untuk family, saya bagi tahu ni, saya sharekan knowledge ilmu ni supaya cikgu tahulah apa beza Office 365 ni dengan Microsoft Office yang mengikut tahun tu. Okey, so Office 365 A1, versi A1 yang diperolehi ataupun yang telah disediakan oleh pihak Kementerian Pendidikan Malaysia dengan kerjasama Microsoft Malaysia dan juga Microsoft Global adalah Microsoft Office 365, dan dia adalah free untuk student dan dia free untuk cikgu. Fakulti ni include cikgu lah, cikgu dan juga staff. Walaupun dia tu staff, bukannya golongan pendidik ataupun akademik, dia pun akan dapat selagi mana dia berkhidmat di institusi organisasi pendidikan. Okay, so it's free, tiada kena bayaran langsung. Okay, kalau dulu kita tahu kita ada subscribe servis kan dengan satu organisasi, tapi sekarang jangan risau, kita tak ada charge apa-apa pun untuk perkhidmatan Office 365 A1. Okay. Alright, so terusnya saya sambung lagi. Alright, keperluan teknikal untuk cikgu menggunakan Office 365 A1. So bila kita sebut A1 ni cikgu, dia adalah online. So dalam minda cikgu tu, cikgu kena tanamkan Office 365 A1 ni adalah online sahaja. Alright, setakat inilah. Mana tahu mungkin akan datang, alright, kita akan sediakan Office 365 A3. Kalau A3, cikgu boleh download. Boleh download, boleh pakai online. Lagi best. Alright.
So sekarang ni hanyalah online sahaja So nombor satu, apakah requirement dia cikgu? Cikgu kena ada laptop. Laptop ni, laptop jenis apa? Cikgu boleh gunakan Windows, cikgu boleh gunakan OS, MacBook, iOS. Okay, cikgu boleh gunakan iPhone, iPad, Android. Even though cikgu nak guna Linux pun boleh, tak ada masalah. Kemudian, requirement yang kedua adalah cikgu mesti ada akses kepada Office 365A1. Alright, macam mana akses yang dimasukkan? Cikgu mesti ada email moi-tl.edu.my dan juga password. Alright. Dan cikgu boleh akses perkhidmatan Office 365 ini di portal D5. Seterusnya adalah internet. Mesti kena ada connection. Sebab apa? Sebab dia adalah online. Alright, kena ada internet connection. Semalam pun kita dah bincangkan apa kapasiti internet yang sesuai dan hari ini saya tambah kena juga ada browser. Dan ada yang tanya semalam apakah browser yang sesuai. Kalau untuk Microsoft, untuk perkhidmatan Microsoft, kita lebih recommend ataupun sarankan cikgu menggunakan browser Edge. Okay. Sekarang Microsoft ada lancarkan satu pelayar ataupun browser yang baru, nama dia Microsoft Edge Chrome. Bunyi macam sama tapi bukan dia lah. Edge Chromium nama dia. So lebih pantas, lebih laju. Okay, kalau tak percaya cikgu boleh test sendiri, cuba sendiri, rasakan dia punya kelajuan tu lah. Dan kalau cikgu slide ni dapat nanti, cikgu boleh scan QR code di bawah ni. Mungkin kecil. Okay, tapi tak apa, cikgu boleh terus search dekat internet, type saja download Edge Chrome. So dia akan keluar lah. Okey, terus kita pergi kepada tutorial kita yang pertama. Okey, kepada mereka yang ada laptop, yang duduk di hadapan laptop dan sebelah lagi phone dia buka YouTube, anda boleh ikut sama-sama semasa saya buat demo. Okey, sekiranya ada soalan, boleh tanya dekat YouTube. Hari ini kita akan mungkin akan lebihkan masa untuk Q&A. Saya akan cubalah untuk compress this for 1 hour and another 20 minutes is for Q&A or 50 minutes. Alright, next. Cara penyelarasan setting ataupun setting lah bahasa Inggeris dia Office 365 di dashboard. Okay, macam mana nak setting. Alright, tutorial 1 dah sedia cikgu. Sediakan laptop, ID, email, password, kena ingat. Jangan lupa. Okay, yang pertama. Sama saja step macam cikgu nak pergi ke Office Microsoft Teams malam. Yang pertama, kena ada sediakan email dan password yang telah disediakan oleh pihak Kementerian Pendidikan Malaysia, iaitu untuk guru G- nombor diikutikan nombor 8 digit nombor, kemudian @mui-dl.edu.my. Okey. Dan kemudian password. Okey. Seterusnya, sekira cikgu dah ada requirement yang pertama, yang kedua, step yang kedua, apa yang cikgu perlu lakukan adalah pergi ke portal.moi.edu.my. Okay. portal.moi.edu.my. Buka browser apa? Any browser you can use, but the best recommended is to update your browser to the latest version. And the best practice is to use Microsoft browser, which is Microsoft Edge, the new one. Okay, then bila cikgu dah pergi ke portal portal.moi.edu.my, klik button log masuk. Okay, kepada yang Muslim, bismillah, klik button log masuk. Alright. Kemudian masukkan email dan password anda. Kemudian sistem akan tunjukkan 3 menu utama, murid, guru dan JPN. Kalau tak silap saya, pilih menu guru. Alright. Kemudian anda boleh pergi ke langkah yang seterusnya, iaitu pilih ikon aplikasi di paparan menu. Okay, kalau guru, aplikasi dia macam ni. Okay, bentuk macam file management ni. Alright. Dan seterusnya, langkah yang kelima, di sebahagian atas ataupun di bahagian on the top tu, cikgu tengok dekat web player tu, ada aplikasi
cikgu tekan button macam anak panah yang ke bawah tu, dan dia akan keluar KPM, Google, Microsoft dan juga Apple. Alright. Dan cikgu pilihlah Microsoft ataupun cikgu boleh terus klik pada ikon Microsoft seperti yang tertera. Ikon tu sebenarnya boleh klik. Dia bukan ikon yang tak berinteraction lah. Kemudian selepas cikgu pergi ke Microsoft, portal Microsoft, di dalam portal D5, cikgu akan jumpa ikon Office 365 iaitu ikon yang pertama sekali. Okey. Alright, mudah saja, ada 6 langkah. Alright, dan sekarang saya akan tunjukkan bagaimana nak buat setting. Okey. Selepas cikgu tekan ikon Office 365, alright, macam yang tertera tu, langkah yang ke-6, dia sistem akan bawa cikgu ke dashboard Office 365. Ini adalah dashboard yang sebenarnya lah, ataupun dashboard rasmi Microsoft Office 365. Okey, anda boleh akses daripada portal D5 tersebut lah. Okey, so saya harap cikgu semua dah sampai ke sini. Alright, senang saja. Bila cikgu dah sampai ke sini, di bahagian atas, alright, okey, di bahagian atas ni cikgu tengok dekat bahagian atas sebaris dengan selari dengan Office 365 punya ikon ni, cikgu tengok sebelah kanan, cikgu akan jumpa tanda gear ataupun yang bergerigi ni, cikgu klik on that, kemudian cikgu akan nampak setting. Itu adalah cara untuk cikgu pergi ke penyelarasan Office 365 dashboard ataupun kita panggil bahasa Inggeris dia settings. Dan di bawah tu ada tema ataupun themes. Cikgu boleh pilih tema ataupun warna yang cikgu gemari. Cuba tekan. Cuba tekan. Sementara tu saya nak tunjukkan demo dia. Okay. So saya habiskan dululah dia punya ni. Selain daripada itu, cikgu juga boleh setting bahasa dan juga masa mengikut zon kita. Alright, kalau kita ni Kuala Lumpur lah. Kuala Lumpur, cikgu type UTC tambah 8. Untuk yang seterusnya, yang ketiga adalah dark mode. Penyelarasan mode gelap. Yang ini siapa yang ada dia kabur cahaya dan sebagainya, dia suka gelap sikit dan nak nampak kontras tu, then buat dark mode lah. Kemudian notification, cikgu boleh selaraskan. Okey, untuk password dan contact preference, untuk ID MOE, cikgu tak boleh tukar sebab dia dikawal selia oleh super admin. So tak boleh tukar. Kalau nak tukar password, then you need to contact your admin dekat sekolah lah, cikgu Bestari ataupun cikgu ICT. So basically, saya nak ulang balik, Office 365 ni password dia sama dengan Google. Dia adalah satu email yang sama, password yang sama. So bila tukar dekat Google, dekat sini pun dia akan tukar. Okey, jom kita lihat demo. Saya akan tunjukkan demo kepada cikgu-cikgu. Right. Macam mana nak pergi ke portal tersebut. Alright. So, log masuk, pergi ke portal.moi.edu.my, klik log masuk. Okay, so saya dah pernah masuk dan dia akan terus keluar lah. Kalau cikgu tak pernah masuk, then dia akan minta email dan password. Cikgu just masukkan sahaja, mudah. Kemudian dia akan pergi bawa cikgu ke menu utama. Okay, pilih ikon guru ataupun seperti beg galas ni. Bukan beg galas, ni beg apa ni? Beg bimbit. Kemudian dia akan bawa cikgu ke portal ataupun menu guru. Okay, dan di sini, okay, cikgu boleh scroll sedikit ke bawah. Cikgu akan jumpa ikon aplikasi. Alright, seterusnya cikgu dah akan dibawa ke menu aplikasi. Dan di atas ini ada ikon Microsoft ataupun cikgu boleh klik aplikasi. Dia akan drop down menu dan tunjuk pilihan seperti berikut. Dan cikgu boleh klik kepada menu Microsoft. Yes, Alhamdulillah. So, tahniah kepada cikgu-cikgu yang berjaya. Alright, dan kita dah sampai ke
dashboard Office 365 dari portal melalui portal Delima. Okey, seterusnya cikgu klik ikon yang pertama iaitu Office 365. Cikgu klik. Alright. Ini adalah dashboard rasmi Office 365 yang cikgu masuk menerusi portal Delima. Seterusnya, apa yang kita nak lakukan adalah penyelarasan. Di manakah butang penyelarasan yang kita harus tekan ataupun klik? Dia berada di atas ini. Alright. Ini dalam keluar. So, cikgu klik button yang bergerigi ataupun kita namakan setting ni. Okay. Dia akan keluarlah. Setting, ada banyak themes dan cikgu boleh expandkan by click the view all. Ada banyak lah, ada Lego, ada kucing. Okay. So, saya minat kucing, saya tekan kucing ni. Alright, automatically dia akan tukar di bahagian atas. Okay, tak ada apa-apa sangat lah. Cuma theme saja. Kalau yang ini lebih menarik, warna pink color lebih cantik dan menarik. Tahulah, daripada situ kita boleh tahulah identiti seseorang. Okey. Dan selain daripada itu, ada juga setting untuk bahasa ataupun dark mode. Okey, dia akan gelapkan kita punya screen. Okey. Kalau cikgu tak suka, dan cikgu kembali kepada yang asal. Notification, password dan contact preference dikawal selia oleh pihak admin daripada super admin KPM lah. So, cikgu tak boleh ubah. Kalau lupa password, dan kena jumpa dengan cikgu Bestari ataupun cikgu ICT. Okey, so kita kembali kepada slide kita. Kita dah cover tutorial yang pertama, tahniah. Seterusnya, kita akan bergerak kepada tutorial yang kedua. Cara menggunakan OneDrive untuk pengurusan fail dan dokumen. Okey, so soalan dia, selalu tanyalah walaupun saya dah bagi tahu semalam, saya ulang balik. Berapakah saiz cloud storage iaitu OneDrive yang diberikan oleh Microsoft kepada guru-guru menerusi perkhidmatan Office 365 di portal Delima? Berapa cikgu? Saya dengarlah daripada sini dah sampai 1 tera. Sebenarnya dia tak adalah exactly 1 tera. Sebenarnya dia jumlah yang tepat adalah 1021.48. Kalau kita bundarkan, kita ambil yang paling senang, 1 tera. Okay. So, kena ingat, catat 1 tera. Berapakah saiz cloud storage? 1 tera. So, kat mana cikgu nak check? Cikgu boleh check di bahagian storage metric. Kalau macam OneDrive ataupun cloud storage yang biasa, dia akan keluar dekat bahagian ni kan. Tapi untuk OneDrive for Business, dia tak keluar kat situ. Cikgu kena check di bahagian site setting, kemudian pergi dekat storage metric. Yang ini cikgu tak perlu tahu pun tak apa. As long cikgu tahu saiz dia 1 tera, cikgu simpanlah dokumen file cikgu dekat dalam cloud storage tersebut. InsyaAllah, satu benefit dia, cikgu selamat dan lebih secure daripada virus. Sebab every time you upload the file or any document, Microsoft system akan scan for the virus first. So, lebih selamat lah. Kalau dia macam cikgu dah tak boleh beli antivirus lah, mahal-mahal. Cikgu upload dekat ni, cloud, dia akan make sure is clean from any antivirus. Any virus. So, number 2 is, dia takkan hilang. Dia takkan hilang kecuali cikgu delete. Microsoft dia jaga dia punya data consumer ataupun customer dia. Kalau cikgu delete dalam within 30 hari, dia akan disappear. Kita tak simpan data customer. Itu yang kita nyatakan dalam statement kita. Alright. Seterusnya, you can create the following type of file from OneDrive. Daripada OneDrive, cikgu boleh create beberapa jenis file. Okay. Alright, macam mana nak create file ni? Kejap lagi saya akan hands on. Alright, cikgu dengar dulu teori dia. Berapakah jenis file yang boleh kita cipta ataupun wujudkan daripada OneDrive for Business? Berapa? Ada yang dengar? Ada yang dah komen? Cuba teka. So, kalau kat sini kita kira sama-sama, ada 1, 2,
2, 3, 4, 5. Yang ni tak termasuk lah link ni tak termasuk. So ada berapa jenis? 1, 2, 3, 4, 5. So kena ingat kalau ada soalan ataupun yang tanya berapa jenis file, jawapan dia adalah 5. Alright. Berapa saiz? 1 tera. Senang saja nak ingat. Okey, jom kita tengok macam mana nak buat file daripada, nak wujudkan file daripada OneDrive. Alright. Okey, seterusnya. Okey. Kita pergi ke browser kita lah. Okey, kita pergi ke browser. So, langkah pertama, klik ikon OneDrive. Kalau cloud storage lain, dia ada gambar awan tu, tu cloud storage lah cikgu Klik OneDrive. Okey. Alright, kemudian dia akan bawa cikgu ke OneDrive cikgu. So OneDrive ni paling senang lah nak umpamakan dia macam thumb drive kita ataupun external hard disk kita tapi letak dekat internet, dekat cloud, dekat alam maya. Okey, so kita dah sampai ke dalam dashboard OneDrive kita. Okey, sama sahaja dengan konsep mana-mana cloud service ataupun perkhidmatan storan awan yang disediakan di platform yang lain, sama lebih kurang. So kita tengok di bahagian atas ni, kita ada new. Okay, bila cikgu klik new, dia akan keluar Word, Excel, PowerPoint, OneNote yang seperti yang saya tunjukkan dalam slide. Ada 5 jenis. Alright, cikgu boleh create dan juga cikgu boleh create folder. Kalau nak create folder, klik saja dekat new. Okay, kemudian cikgu juga boleh upload. Cikgu boleh upload file ataupun folder. Setakat ni file yang kita support ada bermacam-macam lah cikgu boleh upload. Alright, ada lebih kurang 100 something lah. Alright. Kemudian yang sync ni, kalau cikgu klik button sync ni, dia akan synchronizekan OneDrive ni ke dalam komputer cikgu. Apa maksud dia cikgu? Maksud dia cikgu boleh access OneDrive cikgu daripada komputer yang telah disegerakan ataupun disinkronizekan tanpa perlu ada internet. Maksudnya kalau cikgu balik kampung, OneDrive tu dalam komputer cikgu buka file dalam OneDrive tersebut, cikgu edit something, okay, contohnya Word ke apa ke. Kemudian bila cikgu balik ke office, alright, cikgu connect dengan internet, automatically tanpa perlu cikgu tekan apa-apa, dia akan synchronizekan the latest update yang cikgu buat dekat kampung. Itu dia punya kelebihan bila menggunakan OneDrive. Saya tunjuk contoh dia. Okey, dekat sini cikgu boleh tengok dekat paparan sebelah kiri saya ni, saya ada saya ada 2 OneDrive. Yang pertama adalah OneDrive Microsoft, kemudian OneDrive UTM. Okey, tempat saya belajar lah cikgu boleh tengok ni. So OneDrive ni semua dalam ni ada folder-folder yang telah saya simpan dalam OneDrive saya. So cikgu jangan risau, selagi mana cikgu tak pernah buka file tersebut, dia akan berada di cloud. Maknanya dia tak akan makan cikgu punya external hard disk. Dia masih dalam cloud. Cumanya bila cikgu double klik, barulah dia akan download. So saya sarankan ini dekat sini, cikgu hanya buka file yang cikgu nak pakai sahaja. Kalau cikgu tak pakai, tak payah buka, biarkan dekat cloud. So kena buat satu folder lah, folder kerja. Masukkan file-file yang cikgu nak buat kerja tu dalam file tersebut dan cikgu boleh synchronizekan. Okay. Alright, kemudian cikgu boleh buat automate, gunakan Power Automate. Alright, cikgu boleh create a flow. Maksudnya kat sini cikgu, every time kalau cikgu nak buat macam cikgu upload PowerPoint, dia akan terus masuk dalam folder PowerPoint. Menarik kan? Tapi saya tak tunjuk hari inilah, itu lebih pada advance punya level. Okay, so hari ini saya tunjuk new. Okay, untuk create new, pilih sahaja mana-mana dokumen yang cikgu nak buat. Untuk hari ini saya nak tunjukkan create Word document. Okay. Okay. So bila cikgu create Word document, dia akan buka Microsoft Word di dalam web browser cikgu. Alright. Dan cikgu boleh terus edit Word cikgu, alright, di dalam browser cikgu lah. And of course kena ada connection internet. Okay, macam yang kita dah bincang untuk keperluan teknikal tadi.
Okay, so kita kembali kepada slide kita. Okay, seterusnya saya nak tunjukkan kepada cikgu cara untuk manage manage and share file daripada OneDrive for Business. Tadi kita dah belajar macam mana nak create. Sekarang kita nak belajar macam mana nak manage dan kita nak share file tersebut daripada cloud storage kita. Okay. Alright, mungkin ada cikgu yang dah advance ada kat sini dah tahu perkara ni. It's okay, kita just recap the step. Mungkin ada yang kawan-kawan kita yang baru lagi, baru tengok, ada OneDrive ni kan. So kita bantu dia Okay, so bila kita dah create satu dokumen, kita boleh namakan dokumen tersebut. So di bahagian atas, secara rawak ataupun secara defaultnya, nama dokumen tersebut akan diberi sebagai dokumen. Right, kalau ada cikgu buka another dokumen, dia akan jadi dokumen 1. Another dokumen, dokumen 2 dan seterusnya. Macam mana cikgu nak rename file ini ataupun dokumen ini, cikgu just double click on name dokumen tersebut. Double click, dia akan keluar file name dan cikgu namakan dia sebagai ni. Contoh saya nak namakan dia sebagai Frozen. Tadi saya dah buat satu Frozen cerita. Okay, cerita Frozen. Okay, kemudian cikgu boleh terus klik dekat mana-mana saja white area di sini. Cikgu tak perlu tekan Ctrl S, nanti hilang lah. Tak perlu cikgu Untuk online version, cikgu dah tak perlu nak risau every time cikgu nak tekan Ctrl S, tak payah. Cikgu boleh terus buat. Kalau kata elektrik terpadam, terputus ke, bateri kong ke apa ke, cikgu just go back, buka ke handphone, buka balik dekat Office 365, buka OneDrive. File tersebut insyaAllah dia akan ada dalam OneDrive cikgu. Every second dia akan savekan untuk cikgu. Okay. Dan menariknya kat sini, cikgu boleh track version history. Version history. Tapi cikgu kena ada buat some modified lah. Bila cikgu buat modified, dia akan bagi tahu siapa edit file ni, siapa edit file ni. Kalau cikgu buat sharing, itu menarik lah. Cikgu boleh tahu dah. Kalau dalam kita ambil konteks pembelajaran pula, kita groupkan student kita dalam satu kumpulan. Ada 5 orang. Ada 5 orang student buat satu kerja dalam satu dokumen yang sama. Okay, kita bagi dia assignment ataupun homework. So kalau dulu dia buat buku scrap ke, buku folio ke kan, dia buat masing-masing kat rumah, kita pun tak tahu betul ke dia ni buat, betul ke pelajar 1, 2, 3 ni buat. Sedangkan yang buat pelajar 4 dan 5 sahaja. Tapi bila nak hantar, dia tulis juga nama kawan dia kan. Dia tulis nama kawan dia. So kita tak boleh nak track. Kita namakan dia sleeping partner. So menggunakan teknologi yang terkini, version history, cikgu dah boleh tahu dan boleh track kerja anak-anak murid cikgu. So kita dah boleh prevent ataupun selesaikan masalah sleeping partner. Menarik kan cikgu kan? Sama juga dalam konteks kerja. Kalau kita buat satu program ke kan, kita bagi ahli jawatan kuasa, dan ahli jawatan kuasa yang tak buat kerja tu kita boleh tahulah sebagai seorang pentadbir ataupun sebagai seorang ketua. Alright. Kemudian saya klik kat mana-mana, automatically dia save cerita Frozen. Dan saya boleh namakan file tersebut Frozen. Ataupun edit lah something kat sini, Frozen. So sekarang ni saya nak share file ini kepada rakan saya. Saya nak share kepada rakan saya supaya dia pun boleh edit sama. So kita nak buat real life collaboration writing. Okay, macam mana cara dia cikgu? Senang saja. Pergi ke butang share di sebelah kanan. Di atas sebelah kanan. Okay, klik button share. Okay, klik button share. Okay, kemudian dia akan keluar satu message untuk setting permission. Pada siapa kita nak hantar ni. Okay, apakah golongan ataupun grup kumpulan yang kita nak hantar ni. So kita boleh set dekat sini. By default, okay, secara auto dia akan set anyone with the link can edit. Maknanya sesiapa saja boleh edit. Tetapi kita nak control the environment, kita nak hanya pelajar kita saja yang boleh edit. So what should we do is we click on this. Dia akan bagi kita pilihan yang lain, which is kita boleh pilih people in MOE-TL edu with the link.
hanya orang yang ada email moi-dl.edu.my sahaja yang boleh edit file tersebut. Okey. Dan kemudian kita ada pilihan yang lebih lagi, iaitu people with existing access. Yang ini kepada mereka yang dah pernah kita share. Alright. Dan kemudian kalau cikgu nak lebih detail ataupun spesifik, cikgu pilih specific people. Maknanya dia ni dalam golongan ataupun komuniti moi-dl.edu.my. Tapi bila kita letak specific people, walaupun dia ada moi-dl.edu, dia tak boleh buka. Okay. Hanya orang yang kita spesifikkan sahaja yang boleh buka. Okay, other setting, allow editing. Of course, kita kena allow editing supaya dia boleh buat editing. So, saya nak klik people in moi-dl. So, allow editing. Alright, dan kita klik apply. Klik apply. Alright. Kemudian, langkah seterusnya cikgu, sama macam kita nak hantar email, enter a name or email address. Contoh, saya nak masukkan kawan saya ni, Microsoft Content Manager. Okay. Alright. So, kat sini saya boleh tulislah, hi friend. Okay. Please add some paragraph. Paragraph. Okay. Right. Thanks. Apa yang cikgu tengok yang saya lakukan ialah sebenarnya kita tengah menghantar email. Kalau dulu, okay, kita nak hantar email ada kekangan ataupun limitation on size. Size apa yang kita masukkan adalah size lampiran ataupun attachment. Kita hanya boleh attach sebesar 25 MB saja. Itu yang paling besar lah yang saya tahu. Okay, kita boleh size attach 25 MB. Tapi menggunakan teknik sebegini, cikgu boleh hantar dokumen ataupun PowerPoint yang lebih daripada 25 MB. Itu adalah kelebihan dia. So dalam PowerPoint cikgu tu, kalau let's say ada video, tak ada menjadi masalah sebab dia hanya hantar link sahaja kepada kawan kita. Alright. Dan selain daripada itu, cikgu boleh pilih copy link. Okay, bila saya klik copy link, saya send dulu. Saya send dulu. Okay. Cikgu boleh copy link tersebut dan cikgu boleh hantar melalui WhatsApp, Telegram ataupun sebagainya yang cikgu prefer. Okay. Jom kita tengok apa yang kawan kita dapat. Okay, saya buka paparan kawan saya tu. Okay, sebenarnya demo account lah. Okay, so kita pergi. Apa yang akan berlaku cikgu? Kawan kita itu dia akan dapat email. Dia akan dapat email notification. Email. Okay. So tadi saya buat folder ataupun dokumen cerita Frozen. Nampak? So saya punya ID adalah admin lah. So nampak ni. Hi friend, please add some paragraph. Thanks Zuhelmi. Nampak tak? Kita hantar email dan ini adalah dokumen yang kita share kepada beliau. Bila rakan saya klik pada ikon cerita Frozen ini, automatically sistem akan buka file ataupun dokumen tersebut. Nampak tak? So dia akan buka file yang sama macam saya dan dia boleh start on editing. Okay, dia boleh start on editing. So arahannya adalah to add some paragraph about Frozen. So saya klik ke bawah ni. Okay, saya dah ada satu cerita tentang Frozen. Okay, saya pergi sini, saya ada post, saya copy, kemudian saya kembali kepada Word document tadi, saya paste. Okay. Okay, dah siap. Bila saya paste, cikgu nampak tak yang ni? Apa yang dia akan bagi tahu? Maksudnya kat sini cikgu, dia akan ada flag macam ni. Ini bagi tahu rakan kita ada bersama kita dan sedang edit dokumen tersebut. Maknanya kita tengah buat real time collaboration writing. Kalau saya buka side by side. Okay, saya buka side by side. Okay. Nampak tak? Ini adalah account MOE admin dan ini adalah account content manager.
Dua akaun yang berlainan Katakanlah di sini saya edit saya edit kat sini. Okey, nampak saya tambah satu lagi paragraf yang bawah ni, saya copy. Okey. Nampak di sebelah kanan tu dia bergerak paste, nampak? Dia akan automatically dia akan keluar dekat sebelah paparan kawan saya. So, kita dah buat apa cikgu? Kita dah buat real time collaboration writing. Okey, itu untuk cara kita nak share file from OneDrive dan kita nak buat sharing real time collaboration writing. So, macam mana kita nak manage file tersebut? Okey, so kita pergi balik dekat OneDrive saya. Okey, kemudian cikgu pergi balik dekat OneDrive. Bila kita create sahaja file yang baru, automatically kita akan nampak ikon seperti berikut. Kalau cikgu tak nampak, saya besarkan, saya guna magnifier. Okey. Okey, nampak? Dia ada ikon seperti macam yang biru 3 ni kan. Itu menunjukkan file tersebut baru sahaja diwujudkan. Dia ada tulis time timestamp dia about a minute ago lah share. Alright, check version history. So macam mana kita nak check? Cikgu tinggal klik button ni, cikgu klik. Bila kita nak klik, kita kena klik kat sini Kita klik kat sini, kita make sure kita pilih dulu file tersebut, kita klik dekat sebelah kiri ni, kemudian dekat atas ni dia akan keluar. So macam ni lah kita nak manage kita punya file. Kalau kita nak delete, kita boleh delete. Kalau kita nak download pun boleh download. Kalau kita nak copy link untuk share pun boleh, dan kita boleh juga share daripada method ataupun this way ataupun cara inilah kita boleh. Cara dia klik file tersebut dan klik button share, dan kita akan diberikan cara yang sama macam kita nak share Microsoft Word tadi. Nampak? Anyone with the link, hantar email kepada siapa, kita juga boleh copy link. Bila saya klik copy link ni, kita boleh copy ni dan kita boleh buka WhatsApp ke Telegram ke, kita boleh bagi dekat kawan kita. Kita juga boleh rename dan kita boleh buat automate flow. Maknanya every time kita upload Microsoft Word, dia akan masuk dalam folder Word. Okay, so kita balik kepada slide kita. Saya recap balik apa yang kita dah belajar. Yang pertama, kita dah belajar manage dan share file daripada OneDrive. Okay, untuk share ada dua cara. Yang pertama, kita boleh share daripada OneDrive. Okay, pergi ke OneDrive, left click, okay, klik kiri, okay, kat sini ni, sebelah ikon sebelah kita punya dokumen ni. Kemudian kita klik button share. Kemudian kita ikutlah follow the prompt in the dialog box. Okay, kita boleh pilih siapa dengan siapa, anyone with the link ke, ataupun hanya orang yang di dalam MOE-DL. So, cara melakukan kolaboratif pun saya dah tunjukkan tadi. Okay, alright. Cara dia, kita kena buka Microsoft Office, alright. Any Microsoft Office, that's why nama dia Office Online. Cikgu nak share PowerPoint ke, cikgu nak share Excel ke, cikgu nak share Word ke, itulah cara dia. Buka dulu dokumen tersebut. Dekat sebelah kanan atas ni nanti akan ada button share, dan cikgu boleh klik button share tersebut, akan keluar paparan message seperti berikut. Nama dia send link. Cikgu boleh pilih permission nombor 2, step nombor 2, kepada 4 jenis mode security. Okay, yang pertama, anyone with the link, people in moe-dl.edu.my sahaja, ataupun people with existing, dan yang terakhir adalah specific people. Alright. Dan bila kita pilih anyone with the link, because dia adalah public, kita boleh control either kita nak bagi dia view sahaja ataupun nak bagi dia edit sekali. Kalau kita nak bagi dia view, untickkan allow editing ni.
Kita untickkan allow editing ni dan kita juga boleh set expiration date. Alright, bila due date dia, katakanlah dia boleh view sampai esok saja, 4/7. So kita boleh set date dia dan kita juga boleh set untuk password, dan yang terakhir kita boleh set untuk block download. Kita boleh set perkara-perkara tersebut. Kenapa ada perkara-perkara ni, cikgu? Ini adalah untuk isu ataupun keselamatan para pelajar kita. Kita nak tekankan security-nya supaya file-file tersebut lebih selamat, dan kalau ada file confidential, ia lebih terkawal dalam environment kita sahaja. Itu adalah kepentingan dia lah. Okey, seterusnya, alright. Ini bila kita buat sharing file, macam saya tunjuk tadi, bila kita share file kat kawan kita tu, kita akan dapat email, kawan kita tu akan dapat email, dan dalam email tu dia akan bagi tahulah apa maklumat yang kita dah tulis. Dekat sini saya tulis sila edit, dan di bawah tu akan disertakan dengan pautan untuk ke dokumen tersebut. Alright. Okey, dan bila kawan kita tu buka file tersebut, kita akan nampak flag macam ni. Okey, bendera macam ni. Bila kita hoverkan dekat flag tu, dia akan bagi tahu siapa yang sedang buat editing tersebut. Siapa yang sedang buat editing. So tadi saya lupa, saya nak tunjukkan satu version history tadi. Untuk version history, pilih dulu dokumen tersebut, klik 3 titik. Semalam kita dah belajar 3 titik ni stand for more option. More option, ataupun cikgu boleh klik pada information icon ni, dia macam bentuk eye ni. Cikgu boleh klik dan dia akan bagi tahu segala maklumat yang berkenaan ataupun berkaitan dengan file tersebut. Berapa orang dah view, siapa yang ada akses dan apa aktiviti yang berlaku. Nampak? Berapa aktiviti yang berlaku. So kalau kita nak tengok version history, kita klik kat sini. Alright. Okay, kemudian kita pergi dekat version history. Okay, dia akan tunjukkan, nampak cikgu, ada version history. Version dia, ini adalah dia punya version. Version 1 yang paling awal sekali kita wujudkan. Okay, version 2, 13 minit, siapa edit? Dia akan bagi tahu siapa yang edit. Nampak tak? Version 3 ni, content manager yang edit. So kita boleh tahu, kita boleh track. Content manager maknanya kalau ahli pasukan tu ada 2 orang, maknanya kita tahu content manager ni dia pun buat kerja juga, dia ada buat editing juga. So daripada sudut seorang pendidik ataupun cikgu, guru, kita boleh senang nak bagi markah untuk pentafsiran kita lah dalam kelas ataupun sebagainya. Okay, lebih mudah dan cepat. Okay. Kemudian untuk mengenali Word online, kita dah sampai ke tutorial yang keempat. Okey. Alright, untuk tutorial yang keempat, saya akan tunjukkan features yang dapat membantu anak-anak kita daripada sudut tata bahasa, terutamanya bahasa Inggeris. Alright, dekat sini kita ada satu features nama dia rewrite suggestion. It's very good, it's very great features yang ada dalam Microsoft Word, which is help our kids untuk upskill dia punya reading skill lah, alright, ataupun writing skill, sorry. Okey, contoh kat sini, ni ayat dia, dia ada tulis salah, dia ejaan dia salah, dia tulis create, sepatutnya create, ada A kat situ, dan freeze double E, tetapi dia terlupa nak tambah perkara tersebut, dan dia boleh right click pada perkataan tersebut dan dia boleh pergi kepada option rewrite suggestion, dan dia akan bagi tahu apa yang sepatutnya yang betul mengikut grammar dan tata bahasa kita. Dan kita boleh set lah, kita nak English UK ke, kita nak English US ke, even though Microsoft dah support pelbagai jenis bahasa, alright, if I'm not mistaken sampai 84 bahasa global dunia. Alright, even though kalau kita tulis bahasa Arab pun dia boleh detect. Okay, kalau bahasa Melayu pun boleh detect. Alright. Okay, jom kita tengok macam mana nak buat benda ni. Okay. Okay, so saya dah ada satu file. Okay, saya dah buat kat sini. Okay, Frozen. Siapa yang minat Frozen? Anak-anak yang minat Frozen tu kan? Okay,
Okay, kita suruh dia tulis karangan about Frozen. Okay. Okay, so yang ini ada kosong kan. Dia dah salah tata bahasa kat sini ataupun ejaan dia salah. Apa yang dia boleh buat cikgu, dia dah right click. Okay, right click. Kemudian cikgu boleh pilih rewrite suggestions. Alright, click on that. Dan dia akan bagi tahu, dia akan tunjuk preview. Okay. Suggestion lah. Ni dia tak keluar. Sekejap Okay, saya klik sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Nampak dia keluar. In the kingdom of Arendelle, Princess Elsa has the power to create and freeze ice and snow. Dan not just that, alright. Features ni juga ada juga contoh kita nak tahu power tu apa. Student kita tak tahu power tu apa kan. Kita tak boleh underestimate lah. So kita boleh tengok kat sini smart lookup. Okay, smart lookup ni cikgu dia macam dictionary. Saya ingat waktu saya belajar dulu, saya kena bawa kamus kamus yang yang tebal tu kan. Selalu tak bawa, selalu cikgu denda lah So kat sini dictionary ni dia akan tunjukkan power tu maksud dia apa. Dia dalam kategori apa, noun. Dan kalau dia nak sebutan power tu macam mana, alright, dia klik saja button audio ni. Power. Dengar Power. tak? Dengar tak Cik Hafiz? Okey, dengar. Power dia ada sebut. Power. Kalau UK dia ada power. Macam tu lah. Okay. So kita boleh tengok lagi dekat web result bawah ni. Macam-macam. Dan ada gambar terus. Dan the best part cikgu, kalau cikgu nak gambar ni, contoh saya nak ambil gambar ni, power ni. Nampak? Dia terus masuk dalam saya punya dokumen. Nampak tak? So kita dah boleh, tak payah kita nak pergi buka another new tab, nak search for image power ni, tak payah. Kita dah boleh terus buat kat sini, kita search je kat sini dan dia akan keluar image, dia akan bagi tahu maksud dan web-web yang berkaitan dengan perkataan yang kita cari tersebut. Sangat mudah dan lebih pantas sebab pelajar ataupun cikgu dah tak perlu lagi nak pergi buka another tabs. Okay. Bersesuaian lah dengan apa lesson plan dan objektif, learning objektif yang kita hendak. Okay, seterusnya. Mengenali immersive reader. Tutorial yang ke-5. Dah macam kupigo dah. Okay. So, tutorial yang ke-5 kita nak mengenali satu features yang sangat bagus. Terutamanya, saya recommendkan ni kepada cikgu-cikgu yang mengajar ataupun berurusan dengan kanak-kanak di pendidikan khas. Kerana immersive reader ni sendiri sebenarnya dulu adalah stand-alone apps, iaitu apps yang dibuat untuk pelajar-pelajar disleksia. And dia dah pernah menang award, which is award Best Application 2016. Dan kemudian Microsoft dapati, because Microsoft very concerned lah about equality for the education kan, dia beli apps ni dan dia masukkan dalam semua aplikasi Microsoft. Right? Jom kita tengok apa tu immersive reader. Okay, student can improve reading skill with immersive reader by best recommended for special education. Kalau untuk anak-anak sekolah biasa pun boleh, anak sekolah menengah pun boleh, even though kita yang dah dewasa ni pun boleh, tak ada masalah. Immersive reader not evaluate the readability and complexity of your writing. Dia bukannya evaluate kita punya cara pembacaan ataupun kesukaran kita punya pembacaan, tetapi dia hanya membaca balik paragraf yang kita letak dalam dokumen kita. Okay, saya bagi tunjuk contoh. Sebelum tu kita pergi kepada step dia lah. Step yang pertama, okay, macam mana nak keluarkan ataupun nak cari immersive reader punya features ni. Okay, cikgu klik dekat bahagian tell me what you want to do. Di samping ni saya nak perkenalkan satu fungsi baru. Nama dia tell me what you want to do. Nama features tu pun kita dah tahu Tell me what you want to do. Apa you nak buat. So bagi tahu je sistem tu, dia akan carikan cikgu. Kalau dulu bila saya buat training untuk cikgu-cikgu, bila saya cakap cikgu buka ni,
kat mana ni Cik Zul? Tak jumpa lah. Habis 10 minit cari tak jumpa. Kesian cikgu cikgu cari ni. Tak jumpa. Okay, tak apa. Sekarang ni dah ada satu ikon yang baru dan sangat bagus. Which is, nama dia tell me what you want to do. Cikgu tinggal type saja apa function yang cikgu nak. Dia akan keluarkan untuk cikgu. So, tell me what you want to do ni, erti kata lain, features yang membantu cikgu help you to complete the task within Office program. Kena ingat ni, kalau ada buku, tolong tulis dan catat. Kemudian bila cikgu tekan tell me what you want to do, search for immersive reader, dah jumpa dia akan keluarkan cadangan dia, cikgu klik dan dia akan convert paragraf yang kita buat tadi tu, cerita Frozen tu, kepada bentuk pembacaan ataupun mode pembacaan dalam immersive reader. Jom kita tengok macam mana immersive reader ni. Bagus ke tak bagus? Okay. So kita betulkan ni dulu. Okay, nampak tak? Ini maksud saya, ni salah kan? Tapi immersive reader ni dia tak betulkan. Dia tak betulkan. Dia cuma buat mode bacaan. Okay, ni tell me what you want to do dekat bahagian selari dengan submenu yang ada dekat file home dan sebagainya. Type saja immersive reader. Okay. Dia akan keluarlah immersive reader. Cikgu klik immersive reader. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, dia akan convert the entire paragraph into mode untuk pembacaan, reading mode. Nampak? Okay, ini daripada Word tadi. Kita dah convert. Okay. So, in the kingdom of Eredel, Princess Elsa has the power to create. Nampak? Dia tak betulkan. Dia cuma tukar saja mode. Kena ingat, immersive reader dia tak betulkan. Kena ingat tu, catat. Alright, so bila saya play, ada button play di bawah ni. Alright. Dan dia juga dia ada voice setting. Bila saya klik voice setting, saya boleh set kelajuan pembacaan. Yang ni yang saya kata bagus untuk anak-anak kita yang untuk skill up dia punya reading skill. Yang gambar satu ni kura-kura, ni lagi satu gambar Arnab. Kalau Arnab makin lama makin laju. Kalau kura-kura ni makin slow. Okay. Dan voice selection dia ada female dan male. Okay, terpulanglah kepada anak tu dia nak pilih yang mana satu. Saya pilih male. Okay. Right, dah sudah. Klik saja mana-mana white area. Okay. So kemudian nampak tak? Bila saya klik when, dia akan keluar listen. Bila saya klik listen, when, dia akan beritahu saya when, macam mana pronunciation tu. Macam ada orang sebut nak sebut accidentally. Accidentally. Macam itulah accidentally. So bila klik kat sini, dia akan keluar gambar siap untuk merujuk kepada perkataan tersebut. Kadang-kadang dia tak biasa dengar. Macam dia nak sebut susah kan? Untuk anak-anak kita contoh. So apa yang boleh kita buat, instead of kita tunjukkan yang ni, kita boleh pecahkan perkataan tersebut. Macam mana nak pecahkan perkataan tersebut? Senang saja, cikgu boleh pergi dekat text preference. Okay. Right. Sorry, dekat bahagian ni, tapi saya tunjuk dulu text size. Cikgu boleh besarkan. Okay, cikgu boleh kecilkan. Okay. Kemudian increase spacing, kalau tak perlu tak payah. Dia akan kembali kepada bentuk asal. Okay, ini memudahkan pembacaan memudahkan pembacaan untuk anak-anak kita. Dan untuk font ada Calibri, Siska dan Comic Sans. Alright, diorang dah buat kajian, katanya font ini sesuai untuk anak-anak yang ada disleksi dan sebagainya lah. Untuk special education. Dan kalau kita rabun warna, kita boleh tukar. Kita boleh tukar so dia lebih cerah. Dan ada macam-macam color lagi lah. Kemudian tadi saya nak pecahkan perkataan tersebut. Saya klik on kan syllabus ni. Alright, kemudian dia akan pecahkan. Nampak? Dia akan pecahkan. Buku ni kalau cikgu cari dekat kedai buku dia, mahal kalau buku jenis-jenis macam ni. Alright, so kat sini kita dah ada satu features yang free yang disediakan oleh pihak Kementerian Pendidikan. Okay, terima kasih KPM. Accidentally. Nampak tak cara sebutan dia? Accidentally. So anak-anak kita lebih mudah nak baca. Even though saya yang dewasa ni pun saya bukanlah fluent sangat bahasa Inggeris kan. So senang saya nak buat pembacaan tersebut. Dan kat sini yang menariknya, kita boleh categorizekan
nouns. Which one is noun? So, kalau saya onkan nouns ni, semua yang berwarna purple adalah fall under kategori nouns. So, memudahkan cikgu-cikgu, terutama cikgu bahasa Inggeris, untuk categorize which one is noun, okay, untuk anak murid kita kumpulankan apa dan sebagainya lah. Dia akan show label, dia akan keluar ke atas-atas ni. Ini untuk sebutan lah. Cikgu TESOL, dia mungkin tahu bab-bab ni. Kemudian cikgu, alright, sekarang ni untuk cikgu bahasa Melayu pula, untuk macam mana nak guna benda ni, kita boleh translate the paragraph, alright, kepada bahasa yang kita ajar. Contoh cikgu bahasa Melayu, ini adalah paragraf bahasa Inggeris. So saya nak translatekan dia. Alright, so how to do that? So pilih dulu bahasa, very easy. So nampak tak ada banyak bahasa kat sini Even though English pun dia ada pecahan dia. Australia, Kanada, Hong Kong, Ireland. Kalau kat Malaysia kita pakai UK lah so kita cari Malay. Ada tak Malay? Ada cikgu. Kita klik bahasa Malay. So sekarang ni kita by word. Kita onkan features document. Okay. Nampak tak? Dalam kerajaan Arendelle, puteri berkuasa untuk berais dan salji dan kakak yang lebih muda Ana suka bermain dengan beliau. Okay, mungkin translation dia is not 100%, but I can guarantee is about 80 to 90%. Okay, so at least dia faham lah what is the paragraph talk about kan. Apabila dia tidak sengaja hits Ana. So, kalau ada perkataan ni, kita bagilah challenge dekat pelajar kita. Cuba awak cari apa perkataan is ni, apa maksud dia. Okay. So dia boleh tengok dictionary tadi. Right. Dia on kan. Okay. Tengok. On kan picture dictionary. Hit ni apa? Ni tadi perkataan hit tu. Hit ni. Nampak hit. Oh, pukul. Oh, baru dia tahu. Baru dia tahu hit tu pukul. So dia boleh ubah hit ni kepada so itu adalah cara-cara kita boleh gunakan immersive reader dalam PDPC cikgu-cikgu. Dan kita kembali kepada slide kita. Kat sini saya dah attach link. Kita terima kasih kepada Cikgu Mira, one of our MIA expert. Baru semalam dia post, dia share dia punya video tutorial dia ajar bahasa Inggeris so boleh tengok macam mana boleh buat reading skill, part of speech dan juga how to use dictionary language menggunakan immersive reader. Dan dia gunakan OneNote. Okay. So cikgu yang berminat, cikgu bahasa Inggeris, cikgu bahasa Melayu, bolehlah pergi. Mungkin ada soalan, boleh letak untuk bahasa Arab. Okay, untuk bahasa Arab ataupun bahasa Chinese. Okay, kita test lagi sekali, kita tunjuk sendiri. Boleh ke tak boleh? Jom kita try. Benda-benda ni semua cikgu kena try. Jangan takut cikgu Okay, sampai PowerPoint tadi Okay. Untuk features PowerPoint yang baru ni, okay, kita dah ada nama dia design idea. Which is cikgu-cikgu dah boleh gunakan untuk memudahkan cikgu buat design idea lah. Maksudnya kalau cikgu masukkan gambar, automatically PowerPoint dia akan ambil gambar tu, dia akan jadikan sebagai design. Okay, so cikgu dah tak payah nak setting ke, nak set up. Maybe saya tutup video code, maybe dia beratkan ni. Okay. Okay. Alright, so untuk design idea, dekat bahagian design atas tu, okay. Dekat bahagian atas ni ada design, dekat sebelah hujung sekali tu ada designer. Okay, dekat designer tu bila cikgu klik, okay, automatically di sebelah kanan PowerPoint cikgu tu, dia akan keluar designer. So dia ada 2-3 jenis design lah. So cikgu boleh klik terus dan dia akan tukar layout cikgu tu kepada beberapa tema tanpa perlu cikgu buat editing untuk shape dan sebagainya. So dia lagi cepat dan pantas, okay, dan lebih menarik cikgu punya slide tersebut. Okay, seterusnya. Okay, saya pergi ke seterusnya. Okay, kita dah habis yang untuk kita punya tutorial.
Dan semua tutorial ataupun bukan semualah, mostly daripada tutorial yang saya tunjukkan tadi kita dah upload di dalam Ruang Ilmu. Sekali lagi, Ruang Ilmu ni adalah di bawah Kementerian Pendidikan, inisiatif KPM. Cikgu boleh layari ruangilmu.moi-dl.edu.my. Dekat situ ada banyak tutorial dan bahan rujukan cikgu. Dan seterusnya, ini adalah untuk kod hari ini. Terima kasih kerana stay tune sampai hujung walaupun ada sedikit technical issue. It's okay. Alright. Terima kasih kepada Cik Hafiz kerana telah bertindak balas dengan cepat lah. Okay, so redeem code pada hari ni cikgu boleh ambil gambar, boleh ataupun boleh snapshot, ataupun selepas ini saya akan share slide ini dalam grup Telegram dan anda boleh redeem code tersebut T-MAFB F2C20. Okay, so kat mana nak redeem? Cikgu boleh redeem dekat education.microsoft.com. Dekat bawah tu ada more info, ada education.microsoft.com. So dekat sini sekali lagi saya sarankan cikgu gunakan email peribadi. Semalam ada cikgu yang tanya saya boleh tak guna email Gmail. Yes, boleh, tak ada masalah. Cikgu boleh gunakan email Gmail. Ada yang create baru, itu tak apa, tak kisah, boleh saja. Ada yang create Outlook dan Hotmail, lagi bagus. Tapi kalau nak gunakan Gmail pun boleh. Boleh tak saya nak gunakan email MOE? Sebenarnya boleh, tak ada masalah. Cumanya kebanyakan soalan yang saya terima semalam, hujung MOE tu memang by default tak boleh tukar. Dia dah memang secara automatik telah disetting MOE dekat hujung nama cikgu tu. So memang tak boleh tukar. Kalau pakai personal email, kalau tukar unknown name ke ataupun nama cikgu tu, cikgu boleh tukar, tak ada masalah. Itu cikgu boleh tukar. Tapi kalau cikgu tanya saya, kalau kat hujung tu ada MOE tu, kalau saya sebagai pendidik di bawah KPM, saya rasa bangga lah sebab waktu ketika saya bertugas ada sijil, belakang dia ada MOE. Itu orang kata macam remind lah kita waktu kita bertugas, waktu kita join sesi ni ada sijil tersebut. Okay, so kat mana nak redeem? Sekali lagi dekat education.microsoft.com, pergi dekat cikgu punya ikon gambar cikgu tu, kemudian klik redeem achievement code dan masukkan kod T-MAFB F2C20. Ada yang tanya kenapa saya nak kena redeem code ni? Kod ni untuk kita track your kehadiran ataupun attendance lah, berapa ramai dan sebagainya. Dan saya ucapkan tahniah kepada JPWKL kerana atas penganjuran ni semalam kita dah berjaya rekodkan lebih kurang 1,800, almost 2,000 kalau dekat SPLG lagi ramai. Okay, so sangat banyak sangat bagus lah feedback dia. Okay, seterusnya, ini adalah tata cara. Cikgu pergi dekat education.microsoft.com, cikgu klik button sign in, masukkan email dan kemudian cikgu pilih redeem achievement code, masukkan kod dan klik button redeem. Dan untuk hari ni cikgu akan dapat lagi 500 points. Kalau semalam cikgu dah dapat 1 sijil Microsoft Teams, 1 sijil Certified MIE, dan hari ni kita akan dapat sijil Streamline with Efficiency with Office 365. Macam mana cikgu nak buat? Alright, pergi dekat education portal tu. So link quiz saya akan bagi nanti. Cikgu kena pergi dekat link quiz, kena buat quiz pada hari ini. Ada 10 soalan saja. Semalam ada 15 soalan. Markah lepas markah lulus adalah 80%. Alright, dan cikgu kena jawab. So siapa yang ikut ada catat apa yang saya bagi tahu, semuanya jawapan ada dalam slide yang saya present pada hari ini. Semua jawapan dia dah ada. Anda boleh refer back to the slide. Saya akan share dalam Telegram group lah. Dan cikgu boleh pergi buat quiz tersebut. Alright, dan cikgu akan dapat sijil. So sijil tu my achievement. So cikgu boleh download sijil tersebut. So by right cikgu dah ada 3 sijil lah. Microsoft Teams, Certified MIE dan juga sijil Streamline Efficiency with Office 365 Apps. So
Saya rasa setakat itu saja presentation saya pada hari ini. Saya kembalikan kepada Encik Hafiz. Terima kasih atas masa yang telah diberikan oleh guru-guru semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Encik Hafiz, kembali kepada tuan. Okey, terima kasih Encik Zul ya atas perkongsian. Lebih kurang kita dah bersiaran selama 1 jam 34 minit. Boleh kita pergi pada sisi soalan sikit. Ada beberapa soalan yang kita Tolak yang isu teknikal tu. kan. Okay. Kita sangkut tadi lebih kurang dalam 5 minit kot Okey, tak apa. Biasa benda ni kan. Okey. Kita pergi pada soalan. Kita dah tengok tadi ada yang melalui chatting tadi dia orang tanya sekiranya OneDrive penuh, apa yang boleh dilakukan? OneDrive tadi dia punya kota 1 terabyte kan. Jadi mungkin dokumen tu dah penuh, dah exceed 1 terabyte. Macam mana Cik Zul? Hello, Cik Zul? Okey, so kalau exceed 1 terabyte, sebenarnya saya pun tak pernah jumpa lagi cikgu dah penuh 1 tera tu. Okey, kalau hello? Ya, dengar. Boleh dengar ke? Teruskan. Hello Cik Hafiz, boleh dengar ke? Ya. Masih dengar? Teruskan Cik Zul. Office 5A1 ni dia unlimited. Dia unlimited. So kalau dia penuh 1 tera, kita boleh upgrade ke 5 tera terus. 5 tera besar tu. Okay, kalau 5 tera penuh lagi, kita boleh upgrade lagi. Okay, sebenarnya dia unlimited. Tapi untuk by default, untuk KPM, kita bagi cikgu 1 tera dahulu. Kalau penuh, barulah kita boleh upgrade ke 5 tera. Dekat mana nak dapat maklumat ni, cikgu boleh type education plan Office 365. Cikgu boleh tengok apa perbezaan package A1, A3 dan A5 secara details. Dekat situ ada state unlimited cloud storage. Tetapi untuk KPM, kita setkan 1 tera dahulu. Okey, itu jawapan dia. Okey. Saya rasa jelas jawapan tu. Okey. Ada juga soalan, boleh tak saya letak gambar-gambar dalam OneDrive tadi? Boleh. Okey, satu tadi saya dah sebut tentang security. Alright, kita tak simpan, Microsoft tak simpan data cikgu. Apa maksud dia? Sekiranya kalau cikgu upload gambar dan cikgu ingin delete folder gambar tersebut, alright, kemudian dalam masa 30 hari dia akan berada di dalam bin lah, ataupun cikgu punya gambar tu sampah tu kan. Alright, cikgu boleh retrieve balik dalam masa 30 hari. Alright, sekiranya cikgu tak retrieve, then kita akan auto delete secara permanent. Maknanya dah tak boleh retrieve data tu lah. Tapi di peringkat admin tu, kita boleh mungkin kita boleh cuba untuk retrieve balik. Tapi once you dah delete your data within 30 days, you tak retrieve balik, dan kita akan permanently delete. Kita tak simpan you punya data. Okey. Saya rasa yang itu saja. Sekiranya para peserta ada soalan-soalan, boleh dimasukkan di dalam Telegram group. Kita akan hantar link pada tu. Jadi siapa yang belum join Telegram group tu boleh klik pada link yang dalam ruang chatting tadilah. Okey. Okey, terima kasih juga pada Cik Zul semalam dia dah add daripada guru-guru MIE expert Fazila. Siapa lagi Cik Zul? Betul. Yang akan membantu menjawab soalan-soalan daripada ramai saya tengok. Saya check malam. Okey. Okey, saya rasa itu saja. Kita pun dah bersiaran 1 jam hampir 1 jam 40 minit. Jadi semoga perkongsian pada siri kedua hari ini dapat memberi manfaat kepada para guru sekalian, terutama guru. Kami cubalah. Okey, so mana yang terlepas, apa semua tadi tak dapat follow, dapat tonton siaran rakaman di channel kami lah. So jangan lupa subscribe channel Sektor Sumber dan Teknologi Pendidikan JP2PKL.
Okey, kalau ada apa-apa persoalan ataupun ni boleh dinyatakan dalam Telegram group. Okey, untuk itu sekian untuk hari ini. So kita akan berjumpa insya-Allah pada hari Rabu depan pada 8 hari bulan dengan tajuk dan perkongsian yang lebih menarik ya Cik Zul ya. Yeah, hari ni kita dah belajar Office 365, kita dah belajar Microsoft Teams. Tajuk yang ketiga, macam mana kita nak gabungkan aplikasi ini dalam Microsoft Teams. Itu dia punya hints as up untuk next bengkel ataupun webinar. Okay. So jangan lupa cikgu-cikgu buat quiz. Jangan lupa buat quiz, dapatkan sijil dan boleh explore lagi banyak kursus-kursus yang ada di dalam education.microsoft.com. Okey, untuk itu sekian pada hari ini. Hingga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam. Okey, terima kasih Cik Hafiz.